Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Ini adalah agenda awani. Perhimpunan Agung UMNO kembali lagi selepas ditangguhkan. Dan juga sudah pasti ini adalah Perhimpunan Agung UMNO yang cukup signifikan pasca pilihan raya umum yang ke-15 di mana UMNO Barisan Nasional hanya meraih 30 kerusi yang mana mereka bertanding, dan ini adalah satu prestasi yang cukup buruk bagi Parti Keramat Melayu itu. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana Perhimpunan Agung UMNO ini juga sesuatu yang cukup signifikan untuk dilihat. Bagaimanakah perubahan dapat dilakukan, bagaimana keberanian itu dapat dilontarkan, dan bagaimana naratif yang dapat kita dengar ataupun dapat kita tunggu dalam PAU 2022 ini. Afi Zainal, Ketua Pemuda Bahagian Subang, bersama dengan kami dalam agenda awani pada malam ini. Malam ini perasmian sayap parti Ketua Pemuda UMNO, sudah pasti sayap pemuda juga pada malam ini bakal dirasmikan oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Tapi Afi, penonton ataupun mereka yang di luar UMNO juga mengikuti rapat PAU kali ini. Tapi bagi orang yang berada dalam UMNO, apa yang Afi jangkakan dapat berlaku pada malam ini? Adakah kalian sudah bersedia untuk bersidang dan juga menghadapi sebarang kemungkinan? Terima kasih Zul. Saya sebagai ahli UMNO amat menantikan Perhimpunan Agung tahun ini kerana ini merupakan platform di mana ahli-ahli UMNO berkumpul setelah kita berjuang di PRU15 dan telah mengalami kekalahan yang agak besar dan teruk pada PRU15, sesuatu yang kami langsung tak jangka, dan saya yakin Perhimpunan Agung ini akan menjadi tempat kita reflect dengan apa yang telah berlaku, apakah kesilapan-kesilapan kita dan bagaimanakah UMNO akan move forward sebagai parti supaya yang paling penting untuk kita ialah untuk kita mendapatkan kembali sokongan orang Melayu terutamanya. Mendapatkan sokongan orang Melayu itu satu end game ataupun matlamat akhirnya. Tetapi apa yang sedang berlaku dalam UMNO pada hari ini, Alfi, kalau dapat kita fahami? Adakah perwakilan-perwakilan yang datang ke Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur itu datang sudah pasti dengan mood yang cukup berbeza kalau dibandingkan dengan setahun atau 2 tahun yang lepas? Kerana meskipun UMNO sebahagian daripada kerajaan perpaduan pada hari ini, tetapi kekalahan itu sesuatu yang pahit untuk ditelan. Dan untuk move on itu, apa yang dibawa, sentimen yang dibawa oleh perwakilan kali ini, khususnya dalam sayap pemuda? Zul, ya, selazimnya bila Perhimpunan Agung UMNO ni sebagai ahli parti politik yang di mana our end goal is power ataupun kuasa, lazimnya setiap tahun kita akan bercakap berkenaan kuasa, bagaimana kita akan mendapat kuasa pada kerajaan, bagaimana menjadi parti tunggal kepada kerajaan, dan tiap-tiap tahun itulah cara naratif yang lazim semasa Perhimpunan Agung UMNO. Tapi saya yakin untuk tahun ini naratifnya mungkin ataupun kemungkinan besar agak berbeza kerana tidak lagi kita akan bercakap tentang kuasa, tetapi kita akan bercakap lebih tentang survival party. Kerana this is Perhimpunan Agung tahun ini dan pemilihan yang akan datang merupakan survival UMNO, penting untuk survival UMNO. Kerana apa yang diputuskan pada PAU kali ini dan apa yang akan diputuskan pada pemilihan, apa yang berlaku pada pemilihan akan membentuk UMNO pasca PRU15 dan akan membentuk sama ada atau UMNO dan Barisan Nasional akan berjaya atau tidak kembali kepada menjadi kerajaan tunggal pada PRU16. Agenda besar ataupun perkara yang dibincangkan dalam PAU kali ini sudah pasti seperti satu perkara rahsia umum yang kita ketahui. Tapi sebagai perwakilan ataupun mereka yang bakal datang ke WTC nanti, Alfi, apa yang agenda besar yang bakal dilakukan? Apa yang perlu dinantikan pada PAU kali ini? Sudah pasti kita bercerita pasal pemilihan parti, jawatan nombor 1, nombor 2. Tetapi orang di luar UMNO pasti menyaksikan bahawa siapa yang menggerakkannya? Siapa tokoh-tokoh yang bakal menjadi perhatian dalam PAU kali ini, Alfi? Tentang apakah yang akan berlaku pada PAU ni dan siapakah tokoh-tokoh yang akan menggerakkan, seperti kita andaikan jika ada yang ingin mencabar Presiden UMNO, kita harus ingat dan saya juga yakin para pencabar kepada Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi yang merupakan juga timbalan Perdana Menteri, agaknya seram-seram sejuk jugalah nak berlawan dengan Presiden.
Jadi saya agak kecewa apabila ada suara-suara daripada tokoh-tokoh UMNO, ketua-ketua bahagian yang memberikan cadangan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden ni tak dipertandingkan. Saya rasa dengan kekuatan yang ada pada Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri, kita tidak perlu merendahkan martabat Datuk Seri Zahid untuk menghalang pertandingan pada jawatan nombor 1 dan nombor 2 ini. Keabsahan satu perkara, tetapi Alfie, bagaimana Alfie merasakan bahawa pada parti Keramat ini untuk bergerak ke hadapan, untuk survive, untuk bercerita mengenai survival party, pentingnya pertandingan itu diadakan, dan dengan cara itu barisan kepimpinan dan juga tokoh-tokoh baru dan juga talent pool yang ada dalam UMNO itu dapat diangkat naik ke atas. Bagaimana Alfie melihat bahawa ini UMNO perlukan pertandingan demokrasi yang sihat dalam parti itu sendiri? Zul, saya ni seorang pendukung demokrasi ya. Pasal itu saya minat politik dan pada saya segala organisasi haruslah melalui proses pemilihan yang telus. Kerana dalam demokrasi itu bukan sahaja pemenang itu adalah suara ahli-ahli UMNO. Yang tewas ataupun undi yang tidak diberikan oleh Presiden UMNO juga merupakan suara. Jadi saya kira kita UMNO harus menunjukkan kepada rakyat kita meraihkan demokrasi, dan dengan demokrasi itulah kita akan membentuk parti yang kuat, dan parti yang kuat itulah akan offer satu bentuk alternative government pada rakyat Malaysia pada PRU16. Dan adakah dengan kekurangan ataupun prestasi yang tidak memberangsangkan dalam PRU ke-15 itu akan menyuntik lebih banyak ataupun lebih kuat semangat dalam parti untuk partisipasi dalam pemilihan kali ini pada pandangan Alfie? Saya yakin pasca PRU15 banyak ahli yang agak kecewa. Ramai yang kecewa. Terutama ada yang terkejut dengan keputusan UMNO untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan yang merupakan musuh ketat. Yang kami sebagai ahli UMNO pun tak sangka orang yang dituduhnya penyamun tu rupa-rupanya mereka lantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan orang yang kami UMNO dan Barisan Malaysia tuduh pada Pakatan Harapan menjadi orang yang kita angkat sebagai Perdana Menteri. Oleh kerana kedinamikan politik sekarang ini, saya yakin segala keputusan pada PAU kali ini dan pada pemilihan ini adalah penting supaya kita modify arah hala tuju kita kepada demokrasi yang baru sekarang ini. Alfie menyebut mengenai dinamika politik dengan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Bagaimana orang-orang UMNO yang, adakah mereka masih terkejut menghirup dinamik ataupun menghirup realiti sebenar, ataupun bagaimana pada situasi pada hari ini, Alfie? Kerana saya tertarik apabila YB ataupun yang berusaha Khairi Jamaluddin dalam satu simposium anjuran Institut Yusof Ishak baru-baru ini mengatakan bahawa ya, kita perlu move on dan kestabilan politik itu perlu dijaga, walaupun beliau mengakui bahawa sekiranya ada pertentangan ataupun pertandingan politik dalam UMNO sekalipun, beliau mengatakan bahawa kerajaan ini perlu dikekalkan. Justru bagi ahli-ahli bawahan dan juga ahli di peringkat akar umbi, adakah mereka benar-benar dah memahami realiti sebenar politik pada hari ini, ataupun masih lagi tak move on dan masih lagi kecewa? Zul, kami ahli UMNO ni dari segi political cooperation kita, rakyat harus sedar bahawa UMNO punya main enemy sekarang ini bukanlah PKR, bukanlah DAP dan bukanlah Amanah. Main enemy UMNO ialah Bersatu. Jadi jika ada apa-apa keputusan politik yang harus kita buat, kita harus memikirkan survival UMNO sebagai parti Melayu, dan supaya lawan kita Bersatu hilang sokongan daripada orang Melayu. Dan kita UMNO ini adalah sentiasa, ataupun kita punya asas adalah parti Melayu yang moderate. Kita tidak boleh ke kanan terlebih ataupun ke kiri terlebih. Jadi saya kira kerjasama yang ada sekarang ini bersama Pakatan Harapan adalah UMNO kembali ataupun cuba navigating towards the center kembali daripada menjadi parti Melayu yang moderate. Alfie, kalau kita melihat bahawa Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini, mungkin kelompok parti ahli-ahli UMNO sudah pasti menunggu-nunggukannya dan juga melihat kepada bagaimana rentak dan juga rencah perbahasan yang bakal berlangsung sehingga ke hujung minggu ini. Akan tetapi bagi mereka yang berada di luar UMNO, rakyat kebanyakan yang halayak yang memerhatikan UMNO daripada luar, yang mungkin tidak ada simpati dan juga perasaan sentimental terhadap UMNO, bagaimana Alfie merasakan dan juga memberi keyakinan mereka bahawa
perhimpunan agung ini penting dan juga bukti bahawa UMNO mahu berubah. Bagaimana Afi dapat katakan mereka yang bukan ahli UMNO betapa pentingnya PAU kali ini? Zul, saya kiralah kalau mana-mana saya pun amat berterima kasih dan rasa gembiralah kalau ada lagi rakyat-rakyat yang bukan ahli UMNO yang masih lagi berminat dengan dengar dengan perkembangan UMNO ni. Saya yakin kepada rakyat yang masih sayangkan UMNO ataupun tidak mengundi Barisan Nasional atau UMNO pada Pilihan 15 atas sebab-sebab tertentu, saya minta mereka dengar dan lihatlah bagaimana ahli-ahli UMNO mendengar mesej daripada mereka pada PRU15 ini dan kami mendengar dengan jelas mesej-mesej orang Melayu, pengundi Melayu kepada Barisan Nasional, kenapa kita hilang pengundi itu, dan lihat pada PRU5 pada Perhimpunan Agung kali ini kami akan lebih berani untuk menegakkan ataupun membawa suara rakyat yang sebenar. Itu kami tunggu juga Afi untuk melihat kepada apa yang Afi katakan tadi, kerana itu juga tanggungjawab dan juga beban besar yang perlu digalas oleh UMNO. Tidak ada cara lain lagi. Terima kasih Afi, selamat bersidang hendaknya, selamat juga berbahas dan juga berhujah dan juga menentukan masa depan dan juga survival parti UMNO. Itu Alfi Zainal merupakan Ketua Pemuda Bahagian Subang bersama dengan kami. Kami nak berhenti rehat seketika dahulu. Seorang lagi anak muda akan bersama dengan kita bercerita mengenai Perhimpunan Agung UMNO kedua 2022 ini selepas ini. Bertemu lagi, UMNO bakal bersidang. Majlis Perasmian Sayap Parti akan berlangsung pada malam ini. Dan tadi saya bersama dengan Alfi Zainal. Kini saya bersama dengan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Bastian On. Terima kasih Bastian kerana sudi bersama dengan kami dalam agenda Awani. Selepas pilihan raya umum ke-15, kali pertama UMNO bersidang dan juga berhimpun di WTC. Pada pandangan Bastian, adakah apa perasaan, apa naratif yang cuba dibawa perwakilan-perwakilan UMNO yang hadir ke WTC kali ini? Okey, terima kasih kerana menjemput saya. Naratif yang akan cuba dibawa oleh perwakilan UMNO pada kali ini adalah berkisar kepada sama ada persoalan yang berbangkit adalah sama ada kerjasama yang diwujudkan di antara Barisan Nasional dan juga PH untuk membentuk kerajaan perpaduan ini memerlukan jawapan setelah kita berseteru dan umum mengetahui bahawa PKR dan juga DAP merupakan seteru utama UMNO, tetapi apa yang terjadi selepas pasca PRU 15 adalah perkara yang sebaliknya. Ini merupakan satu perkara yang tidak boleh kita katakan bahawa perwakilan-perwakilan yang datang ini boleh menerima mudah soal kerjasama ini kerana dari segi dasar ahli tuju partinya, kedua-dua ini mempunyai ahli tuju yang cukup berbeza dan ini menagih jawapan daripada pucuk pimpinan parti. Tapi biasa dalam masa yang sama, apabila adakah sudah pasti ini bukan satu jawapan yang mutlak, tetapi adakah perwakilan-perwakilan berlapang dada dengan mengetahui apa yang sudah berlaku pada hari ini, realiti dinamik politik semasa itu sudah pun difahami ataupun mereka belum lagi move on dengan apa yang berlaku sebelum dan juga ketika PRU ke-15 itu pada pandangan Bastian? Apabila kita melihat kepada soal keputusan PRU 15, ianya merupakan satu keputusan yang terburu. Rata-rata perwakilan yang hadir bukan sahaja daripada saya tetapi yang hadir juga datang daripada mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Mereka tahu sejarah UMNO ini yang sebelum ini mampu untuk memperolehi jumlah kemenangan sebanyak 108 kursi kalau dilihat pada PRU 12. Dan keputusan ini merosot kepada 88 kursi, seterusnya 54 kursi dan akhirnya sekarang ini pasca PRU 15 kita hanya memperolehi sebanyak 26 kursi. Dan ini jelas menunjukkan bahawa penolakan daripada orang-orang Melayu sendiri untuk parti UMNO ini mewakili mereka, dan perkara ini merupakan satu keputusan yang sukar untuk diterima oleh parti dan ia memerlukan pucuk pimpinan untuk dijelaskan kepada akar umbi yang hadir di dalam PAU 2022 ini.
Dan ini harus dikongsikan. Apabila perwakilan pulang, mereka harus kongsikan penjelasan daripada pucuk pimpinan parti berkaitan dengan perkara ini kepada akar umbi di bahagian masing-masing. Ianya melibatkan soal sama ada kita mampu untuk bekerjasama dengan DAP dan PKR di peringkat akar umbi. Dan dalam masa yang sama, apa selain daripada penjelasan daripada pucuk pimpinan parti, apa lagi perkara yang menjadi agenda dan juga tumpuan utama untuk ahli-ahli akar umbi UMNO mahu ketahui dan juga mahu lakukan dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini? Dia ada dua persoalan yang harus diperjelaskan oleh pucuk pimpinan parti. Tadi saya sudah maklumkan bahawa satu ialah bagaimana kita UMNO hendak bergerak ke hadapan. Adakah kita akan mempunyai kerjasama yang melewati PR16 ataupun ianya hanyalah satu kerjasama yang bersifat sementara. Kita harus tahu bahawa di dalam Barisan Nasional, UMNO adalah parti yang menunjangi Barisan Nasional, dan dalam komponen Barisan Nasional kita mempunyai rakan kita MCA yang merupakan parti yang mewakili kaum Cina, dan juga MIC, parti yang mewakili kaum India. Dan ini bergerak ke hadapan ini, adakah kita boleh mewujudkan kerjasama ataupun ini hanyalah kerjasama yang sifat sementara. Persoalan kedua adalah soal sama ada kita mengakui kekalahan kita ini dan sanggup untuk melakukan satu perubahan yang drastik, terutamanya untuk menagih sokongan daripada anak-anak muda. Dan juga timbul persoalan sama ada akan adanya cubaan untuk tidak mempertandingkan jawatan presiden dan timbalan presiden. Ini banyak ditimbulkan oleh anak-anak muda, terutamanya yang mahu menyertai UMNO, sama ada mereka menyatakan bahawa parti ini sudah kalah. Bagaimana cara kita menanganinya? Adakah kita akan membenarkan pertandingan di semua peringkat termasuk presiden dan timbalan presiden? Bastian, satu perkara ialah kita selalu merujuk kepada kemenangan kerusi yang sedikit itu, UMNO 26 contohnya seperti Bastian katakan tadi. Namun begitu, kekalahan dan juga keputusan itu juga berpunca dan juga tidak sedikit berpunca daripada perpecahan dalam UMNO itu sendiri. Justru inilah kali pertama untuk berhimpun dan juga untuk, saya tak tahu istilah apa yang patut digunakan, sama ada merapatkan saf ataupun mengajak untuk masuk dalam saf, dan bagaimana itu cara dan juga apakah seninya untuk dilakukan supaya perkara itu dapat diharmonikan di Perhimpunan Agung UMNO kali ini, ataupun akan lebih banyak percakaran berbanding dengan menghulurkan tangan menjabat salam? Ianya bukannya perpecahan, tetapi umum mengetahui bahawa UMNO ini merupakan satu parti yang besar. Kita mempunyai 3 juta ahli. Untuk mengurus 3 juta ahli ini, ianya merupakan satu perkara yang bukan mudah. Tetapi apa yang lebih penting, bagaimana kita menyelesaikan isu dua perkara. Sama ada dua pihak yang bertelagah yang mempersoalkan sama ada perlukah kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan, ataupun kita patut menjadi pembangkang dan membina kekuatan kita semula untuk menghadapi PR16. Ini merupakan satu persoalan yang berlega dan membentuk perbezaan pendapat dalam dua kumpulan yang besar di dalam parti UMNO. Mereka juga membangkitkan soal bagaimana kita hendak berhadapan dengan pilihan raya negeri, terutamanya di negeri-negeri yang kita tidak mempunyai wakil ahli parlimen. Kita UMNO mempunyai 7 negeri yang tidak mempunyai ahli parlimen langsung untuk diwakili oleh partinya. Iaitu negeri-negeri ini akan menghadapi pilihan raya negeri, dan persoalannya sama ada kerjasama kita dengan PKR dan juga DAP ini dapat membentuk kekuatan di negeri ini, ataupun ini akan menyebabkan parti UMNO terus ditolak di negeri-negeri ini. Adakah itu bermaksud UMNO bersedia untuk menjadi pembangkang, ataupun apa caranya untuk mengekalkan kestabilan politik yang ada ataupun yang mahu diwujudkan pada hari ini? Adakah UMNO akan mengambil langkah yang begitu drastik ataupun masih lagi mengutamakan kepada kestabilan politik pada pandangan Bastian?
kestabilan hanya boleh dicapai apabila kita dapat mengharmonikan dua perbezaan pendapat daripada dua kumpulan besar tadi. Persoalannya sama ada kita harus persoalan yang timbul sama adanya yang merasakan bahawa tidak perlunya kita menubuhkan kerajaan kerana kita telah ditolak dan sebaliknya. Tetapi ada lagi satu kumpulan yang merasakan bahawa tindakan untuk menubuh kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan merupakan satu tindakan untuk menyelamat parti. Kedua-duanya bertujuan untuk membina semula parti. Dan perkara ini harus dirungkaikan dengan apabila adanya pertandingan di peringkat yang tinggi. Mereka yang merasakan bahawa tindakan untuk menyertai kerajaan ataupun berada di pembangkang harus keputusan ini harus diserahkan kepada akar umbi untuk memilih apakah jalan ke hadapan untuk parti UMNO. Saya tanya kepada Alfie tadi. Alfie mengatakan bahawa Perhimpunan Agung UMNO dan juga tumpuan UMNO pada hari ini bukan sekadar pada kuasa kerana itu yang sering dilaungkan dan juga dimahukan oleh UMNO sebelum ini. Benar, mana-mana parti politik sekalipun. Tapi hari ini mereka UMNO perlu melihat kepada survival parti itu sendiri. Dan beliau mengatakan juga bahawa, saya tanyakan, pentingnya pemilihan kali ini untuk aspek demokrasi dalam UMNO itu. Pada pandangan Bastian, sekiranya pemilihan diadakan, berapa banyak masalah dapat diselesaikan dan juga berapa banyak perubahan dapat dilakukan dalam UMNO yang rakyat di luar UMNO juga dapat merasai bahawa UMNO itu benar-benar mahu berubah? Ianya berbalik kepada persoalan besar tadi, sama ada kita harus membenarkan akar umbi untuk memilih. Umum mengetahui bahawa ada dua pihak yang mempunyai perbezaan pendapat dan apabila kita tidak membenarkan proses pemilihan parti, terutamanya presiden dan timbalan presiden, pembalahan itu, perbezaan pendapat itu akan berterusan sehingga ke PR16 dan perkara ini harus dielakkan oleh pucuk pimpinan. Sebaliknya membenarkan semua pertandingan dilakukan agar akar umbi dapat menentukan masa depan parti ini sendiri. Dan ianya membenarkan pertandingan di semua peringkat juga akan menyebabkan bahawa daya tarikan anak-anak muda untuk menyertai UMNO akan kembali. Dan ianya memperlihatkan bahawa parti ini subur demokrasi di dalam UMNO. UMNO adalah parti keramat dan juga parti sasiah yang cukup besar dan juga cukup berpengalaman. Sudah pasti naratif yang bakal dibina dalam Perhimpunan Agung UMNO ini juga suatu naratif yang lebih harmoni walaupun keadaannya begitu tegang pada ketika ini. Tapi Bastian sendiri, apa secara peribadinya dalam Exco Pergerakan Pemuda sekalipun sebagai secara peribadi, apa yang Bastian mahu lakukan dan juga naratif yang bagaimana mahu diletakkan dalam Perhimpunan Agung UMNO kali ini? Secara peribadi selaku Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan juga Ketua Pemuda UMNO bahagian Sekamat, saya merasakan bahawa perkara yang paling penting untuk kita memberitahu kepada perwakilan adalah kita harus akui kekalahan kita dan kita harus juga melakukan satu postmortem yang jelas kerana berbagai-bagai persoalan ditimbulkan oleh sebelah pihak dan juga setengah pihak lain bahawa kononnya kita tidak mengadakan pilihan raya negeri selepas PRN negeri Johor dan Melaka. Ada juga mengatakan bahawa tumpuan kita memaksa untuk diadakan pilihan raya dalam monsun itu telah menyebabkan rakyat menolak kita. Tetapi apa yang lebih penting untuk kita akui adalah kekalahan besar kita. Dan kita tidak mahu melihat bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional ditolak di negeri-negeri ini dan ianya menggambarkan bahawa orang Melayu dan juga rakyat di luar sana tidak mahu lagi UMNO dan Barisan Nasional mewakili mereka. Dan ini harus difikirkan secara mendalam dan saya berharap agar pucuk pimpinan dapat menerangkan kepada perwakilan dan perwakilan juga dapat membawa cadangan kepada pucuk pimpinan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2022 ini. Bastian, secara peribadi dan juga mungkin sebagai individu penting dalam Exco Pergerakan Pemuda UMNO,
anda mungkin dapat nyatakan ataupun mengajak rakan-rakan dalam parti UMNO khususnya cara dan juga membetulkan ataupun meletakkan niat untuk pilihan raya ataupun meletakkan niat untuk Perhimpunan Agung UMNO kali ini. Bagaimana mereka perlu datang ke Dewan Merdeka ataupun ke WTC itu dengan semangat yang bagaimana dan juga apa yang perlu mereka lakukan yang sebenar-benarnya untuk kepentingan dan juga survival UMNO di masa akan datang. Kita harus datang ke dalam persidangan ini dengan keadaan berterus terang. Itu adalah perkara pertama. Saya percaya bahawa pucuk pimpinan mahu mendengar suara daripada akar umbi dan mereka harus memberitahu perkara sebenar kepada pucuk pimpinan agar pucuk pimpinan dapat bukan sahaja mengambil iktibar tetapi memikirkan bagaimana cara kita untuk bergerak ke hadapan. Ini amat penting. Tiadanya keikhlasan dan juga kejujuran daripada pucuk pimpinan dan juga akar umbi ianya akan membawa UMNO ke hala tuju yang berbeza dan sukar untuk UMNO bangkit kembali. Selamat bersidang Bastian dan juga rakan-rakan dan juga semuanya dalam UMNO, Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang bakal berlangsung sehingga hujung minggu ini. Terima kasih kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda. Sudah pasti cerita di PAU 2022 akan kami sorot sebaik mungkin di seluruh platform kami di Astro Awani. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.